maafkan. 3 kali try tak jatuh, baru dimaafkan. Baru dimaafkan. Jadi tengah sembahyang pokok nyamuk, batal. Kerana jadi bangkai dia tu. Jadi bangkai dia tu. Ya? Bangkai. Jadi hati-hati kalau pergi Melaka. Kenapa pergi Melaka? Kenapa saya tak nampak kat tempat negeri lain? Pasal apa? Kenapa kita tak nampak negeri lain? Kita pasal tak banyak pergi negeri lain. Kau banyak pergi makan lagi, paling banyak KL Melaka. Orang jual kicin. Mungkin kat tempat lain ada. Sebab aku tak nampak, yang aku nampak kat Melaka. Sebab kita, kenapa aku tak banyak makan angin lain? Banyak aku paling makan angin Melaka lah tu. Habis pergi Jawa, pergi Makassar, itu bukan makan angin, tu apa, kunjung dakwah. Tu namanya safar dakwah semua. Tak sempat nak beli apa pun, sekejap aja masuk kedai pun. Pergi Melaka tu kira leisure, kita tu Melaka lah paling leisure kita dia. Kalau pergi Melaka macam pergi New York, itu rasanya. Gitu ya, makan angin. Orang jual kitchen. Kitchen tu dalam dia ada kumbang, dalam dia ada butterfly. Dia bikin pakai epoxy resin tu. Benda tu tengah cair liquid. Ditaruh bangkai kumbang, makan najis sebab tu tengah liquid. Kemudian dituang atasnya macam agak-agak kata kan. Benda tu, benda epoxy tu ialah apa hukumnya? Mata najis, mengandungi dalamnya tu ada najis. Kau bawa sembahyang tanpa perlu, tak sah. Jadi kalau nak beli sangat, boleh beli yang lain lah. Kitchen lain-lain pun boleh, besi ke, apa ke. Tapi jangan yang ada haiwan dalamnya. Kan ada kan? Yang ada kumbang, yang ada rama-rama. Ada begitu semua tu. Itu semua tu, apa, tak payah kau tanya lah ni rama-rama hidup ke mati ke. Dah masa tu dah mati belaka dah. Begitu tu, tu bangkai. Itu membawa bangkai tanpa perlu. Bangkai tanpa perlu. Itu tak dimaafkan. Itu tak dimaafkan. Siapa ada kecil itu, jangan pakai. Begitu ya. Jadi itu semua tu membawa bangkai tanpa perlu, tak dimaafkan ya. Tak sah sembahyangnya. Tak sah sembahyangnya ya. Baik. Satu lagi najis yang tak dimaafkan, yang dipasang sendiri. Tengah sembahyang picit jerawat, membuat darah. Kalau dia sendiri mengalir tak apa. Kau picit sengaja kau membuat hasil itu darah, batal sembahyang. Baik. Sembahyang tepuk nyamuk, batal sembahyang. Apa? 2 batalnya. 1 nak darah dia, 1 bangkai dia. Baik. Satu lagi apa yang tak dimaafkan? Tattoo. Tattoo tu apa? Tattoo tu dakwat yang dimasukkan di bawah kulit. Jadi tattoo, orang bertattoo, wuduk dia sah, mandi dia sah, kerana tattoo di bawah kulit. Jadi dia tidak menghalang air. Sembahyang dia tak sah. Kenapa? Dakwat tu suci, masuk dalam badan kita, bercampur dengan our body fluid kita, menjadi dakwat mutanajis. Jadi engkau sembahyang, kau menanggung dakwat mutanajis pada dirimu, tak sah. Maka nak bikin apa? Wajib remove. Wajib remove. Tetapi wajib remove-nya tu pulanya ada bicara pulanya. Kalau sukar nak remove, dimaafkan. Sukar macam mana? Yang orang nak remove, kita acid tau, makin menyakitkan badan, tak boleh, dosa. Dah, dimaafkan. Yang orang sandpaper tau, tahan di sandpaper, tak boleh. Ataupun boleh pergi hospital, pergi laser, tapi bayar dia mahal, 7,000 umpamanya. Kalau 7,000 aku tak tertanggung. Kalau setakat 70 ringgit tu boleh jugalah. 7,000 aku tak tertanggung, dimaafkan. Tetapi kalau orang tu kaya, 7,000 doktor, saya punya makan angin saja 14,000, wajib dia remove. Kalau orang kaya 7,000 pada dia tak berat, wajib dia remove, wajib ya, pada dia tidak payah bagi dia. Ataupun kau beli murah kena sing-sing, kalau mau operation mahal-mahal, wala tu paling krim RM3. Kau gosok tiap-tiap hari, gosok pagi, petang, 3 bulan tengok sudah hilang. Wajib beli dan wajib gosok. Begitu ya. Kalau sampai payah nak tuang asid ke, nak kerik ke, sampai payah, sampai apa, itu kita bilang tadi, belanja mahal, baru dimaafkan. Baru dimaafkan. Jadi kita bilang itu dimaafkan.
Bulu kucing dimaafkan. Bulu kucing haiwan yang tak dimakan, tetapi dia khusus hukum lain. Sebab kucing keluar masuk rumah. Rasulullah kucing dia akan dimasuk keluar masuk rumah kita, dia hanya cari serangga-serangga ataupun apa-apa untuk cari makanan dia. Dan apa biasa kucing jilat air dan apa semua tu tak menjadi apa-apa, semua boleh pakai ambil untuk semua tu. And of course kucing bulunya gugur. Bulu kucing dimaafkan. Satu tak dimaafkan, kita ada bilang najis tak maafkan. Apa kita ada pelihara haiwan-haiwan yang tak dimaafkan bulunya gugur. Seperti apa? Kita ada pelihara parrot ataupun burung baji yang kecil tu, yang hijau biru warna tu tak dimakan. Bulu dia gugur tengah sembahyang hingga pada badan kita, batal sembahyang. Terkukur boleh, merbuk boleh. Dia gugur masih hidup, bulu dia dimaafkan. Terkukur, merbuk, merpati boleh, itu haiwan dimakan. Kita pelihara tiung, burung baji, burung apa itu lagi, burung apa tu kita bilang parrot, semua haiwan tak dimakan. Dan kibar-kibar tempat dia, bulu dia gugur, kena batal sembahyang kita. Gitu. Satu lagi apa? Kapet Australia yang bulu kambing sipur tu. Dan orang tua Australia mesti beli, tukang murah kat sana sebab sana banyak kambing. Tengok, kambing tu disembelih tak disembelih? Kalau kambing tu sembelih, kulitnya halal, kulitnya suci, bulunya pun suci. Kalau kambing tu tak sembelih, kulitnya saja boleh diambil, bulunya kau cukup. Bulunya tak, bulu ikut hukum daging. Bulu ikut hukum daging. Kalau kambing tu tak sembelih, tak boleh diambil kecuali kulitnya sahaja. Kalau kambing tu disembelih, kambing tu sembelih dengan kulitnya, dengan bulunya sekali boleh pakai. Jadi macam mana? Cari daripada yang orang Islam punya supplier lah. Kan banyak orang Islam punya juga sana kan, dia punya butcher Islam ada tak? Orang putih kan ada yang sendiri Islam punya kan. Cari yang Islam punya. Kalau yang beli kat kedai-kedai kat shopping center tu, biasanya bukan yang Islam. Kalau diragukan, maka jatuh hukum najis. Kenapa? Matinya confirm, sembelihnya tak tahu, najis lah tu. Confirm lah mati, kulit dah tersiap begitu. Begitu ya. Dan tengok juga, kalau bulunya diambil masih hidup-hidup, dicukur, kemudian ditampal dekat kulitnya. Kulit lain cerita, bulu lain cerita. Kulitnya boleh ambil kerana dia disamak walaupun bangkai. Bulunya boleh ambil sebab bulunya diambil masa haiwan masih hidup dicukur. Itu boleh. Itu pun ada juga. Tapi kalau bilang ini daripada one sheep, satu kambing ini, ditaruh begitu, itu najis. Itu banyak yang orang balik Australia mesti bawa. Cantik ni, cantik. Kau pijak, najis. Buat sembahyang tak sah. Kenapa? Najis. Najis. Nak kena tahu, nak kena faham semua tu serba-serbi hukum dalam sembahyang ya. Jadi semua tu najis-najis yang kita nak kena jaga. Dekat sini sampai pukul berapa ni? Kadang-kadang kita cakap pukul tadi sampai 11.30. Sini 11.30. Kita datang lambat sikit, kita nanti 11.30. Nanti awak minum dia, kita minum dah cukup lah. Gitu ya. Jadi tadi bilang suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat. Itu tadi kita sebut tadi ya, najis-najis semua begitu. Satu lagi nak kena jaga najis pada kubur. Kita di tanah Melayu kita sini untung jarang bongkar kubur. Jarang. Kecuali kerana keperluan. Nak bikin jalan apa pun jarang lah rasanya ya. Sebab dia seorang bikin tanah kubur yang kat tempatnya memang orang tak kacau lagi. Kalau tempat macam di Singapura, Hadramaut, Mekah, Madinah, mesti digali semula. Mekah, Madinah lagi berapa tahun lagi dah gali. Kalau di Hadramaut, di Zambal itu di Zambal 80 tahun. Di Kuwait depan 60 tahun. Sembang jalan aja, lain, beza. Ini semua sayyid yang situ non sayyid, lain sikit. Subhanallah ya. Kalau di Singapura tu dalam berapa 20 tahun dah digali, kadang-kadang 30 tahun dah paling lama pun dah gali ya. Kalau tanah yang dah digali, kita tak boleh sembahyang terus dari atas tanah. Ini kita sembahyang dari atas tanah, boleh? Tak nak pakai alas, boleh? Suci, bumi ini suci. Tetapi kalau itu adalah tanah kubur yang dah digali semula, tak boleh sembahyang direct. Kenapa? Itu bukan hanya tanah semata, tanah bercampur dengan nanah manusia, darah manusia, isi perut manusia, tahi manusia yang dah jadi bangkai manusia, dibongkar balik semula,
tanah bercampur dengan macam-macam najis. Tak boleh sembahyang di tanah kubur yang begitu kecuali berlapik. Berlapik boleh, lapik begitu ya. Begitu. Jadi itu semua tu perkara-perkara berkait dengan najis. Najis darah sendiri ya, kita bilang ya. Najis darah sendiri banyak pun boleh. Jadi kalau orang perempuan tengah sembahyang, dia dah standby pakai pad dia. Dia tengah sembahyang keluar darah dia, keluar darah bulan dia, ni darah sendiri tau. Dan masih awal-awal pun belum banyak sangat kan. Batal tak sembahyang dia? Darah dia sendiri. Kenapa? Darah sendiri? Datang bulan. Itu batal dia bukan pasal darah pula, datang dia pasal datangan haid, tak suci. Kadang-kadang kita tanya bagi, tak batal lah Ustaz, sebab apa? Darah sendiri tapi darah membuat dia hadas besar. Darah besar, dia berhaid. Begitu. Itu semua tu tricky question. Kadang-kadang kita tanya, hati orang cakap, tak batal lah Ustaz, darah sendiri. Dia tengah haid tu apa cerita? Gitu ya. Bagus. Itu maknanya alat gitu. Kita tanya perkara yang macam membongkait tapi sebetulnya bab lain. Bukan bab najis itu dah kira bab hadas pula ini. Ini kita sebut perkara darah. Ya. Begitu ya. Jadi semua tu adalah apa benda-benda yang dalam najis dimaafkan dan tak dimaafkan. Kena tahu ya. Kita tahu khususnya tentang bangkit semua itu banyak orang tak tahu tau. Lagi yang dimaafkan apa? Bangkit semut dan seperti yang seumpamanya. Sekarang jarang tau. Sekarang semua baju cantik-cantik. Dulu baju kita semua banyak tak lalat tau. Apa tu? Telur pijat. Kadang telur pijat masuk. Tak lalat tu. Bintik tu tak payah pijat. Apa telur pijat? Jadi macam mana? Tidak nak kena buka, nak kena itu dimaafkan. Kerana payah nak remove ikan dia, baru dimaafkan. Semua dalam kitab sebut. Dulu baju kita semua kita tahu, masih kecil-kecil semua baju kita jarang yang dapat plain putih tahu ya. Pasti ada gitu, banyak-banyak pijat kan. Sekarang pijat dah tak ada agaknya ya. Zaman sekarang berubah ya. Kita bayangkan kita dengan dulu jauh beza tau. Zaman kita dia kata handphone dalam rumah pun tak ada. Satu kampung ada 2 handphone aja. Satu rumah penghulu, satu kedai Cina. Satu kampung punya saudara ada nombor orang. Amat lu punya saudara kampung sekian sudah mati. Jaga. Baru nangis. Allah begitu ya. Itu ya dulu. Habis kita dah ada telefon dulu. Takut nak cakap pun tak pandai nak cakap. Tak tahu siapa nak telefon. Sebab orang kita ada nombor telefon, orang lain tak ada telefon, macam mana nak ngomong? Habis kemudian dah saudara mara ada telefon. Sekarang senang ada telefon ya, senang ada telefon. Cakap dengan orang mua pun macam dekat gitu ya. Telefon. Kemudian kita dengar orang bilang, katanya lah satu masa nanti setiap orang ada telefon. Satu orang telefon. Kita adik-beradik, orang dulu kan adik-beradik kan, kita ada adik 6 orang. Yang orang anaknya 14. Kita bayangkan dulu lah, ada 14 biji telefon. Kita bayangkan ada 14 biji telefon. Berat telefonnya semua ada meja telefon tahu, ada bilik meja telefon, ada khas dia punya meja dia tu, ada boleh duduk sebelah kan, ada telefon kan. Jati punya, jati ke besi ke. Kita bayangkan, nanti ada 14 telefon nak tahu kat mana bilik. Rupanya betul sekarang tak ada orang ada phone, betul tak? Bahkan phone rumah tak ada sekarang. Phone pakai phone ini, rumah kita tak ada phone. Mau pakai phone ini semua. Beza sekarang zaman kita ni. Perubahan sangat beza. Sangat beza. Tu batu pat tu jalan keluar tu dulu, jalan keluar tahun dulu semua tu. Kanan kiri belum sawit, mesti kebun getah. Jalan lane kanan satu kiri saja. Pokok bertemu pokok. Kalau di mall tu kadang-kadang masih limau lintas atas, di mall masih lintas atas ya. Masih jalan begitu lagi. Semua kita jumpa tu. Padahal bukan hidup zaman primitif sangat ya. Zaman kita masih kecil 1970s, masih nampak suasana begitu. Jauh beza ya. Menutup aurat. Menutup aurat ialah syarat yang berikut ya. Menutup aurat laki-laki antara pusat dan lutut. Mazhab kita Syafi'i. Namun yang nama aurat adalah antara pusat dengan lutut. Namun wajib menutup pusat dan lutut.
Kerana tanpa menutup keduanya, tidak sempurna penutupan antara keduanya. Jadi pusat dan lutut bukan aurat. Antara pusat dan lutut. Macam mana? Kau tahu antara dia tu macam mana nak draw line? Wajib tutup pusat dan lutut kerana tanpa menutup keduanya, tidak sempurna penutupan antara keduanya. Faham ya? Bersalahan mazhab Hambali. Pusat ada satu tapak bawah. Dia punya allowance is minus. Kita kena tolerance dia plus. Kita punya tolerance dia minus. Pusat dan satu tapak di bawah masih boleh kira dimaafkan. Lutut satu tapak di atas masih boleh. Sebab tu orang sembahyang pakai seluar bermuda. Sebab katok kita bilang kan. Yang sembahyang kita marah dia tak terima. I Arab, I know Islam better than you. Amboi. Kena masuk masjid kita kasih kita bilang dia, brother, please put on this sarung dia pakai gitu. Why cannot? Is this not proper yet? I Arab, I know the Islam. You are Arab, but you must know religion. Arab is one thing, religion is one thing. Now you are in a country whereby most of the people practice the school of Shafi'i. For us, Shafi'i, we have to cover your knee. So people are not easy with this kind of dressing. Even though you are Hambali, because you have to respect. You make people have doubt and people will say, jangan dia diam sikit. Sombong tau, kita tegur, I Arab. Orang dia Arab, orang Jawa tak ada tegur dia. Begitu. Kita bilang, because you are Hambali, you are Shafi'i. You are now in the country, bye-bye. Majority of us follow the school of Shafi'i, and according to us, it's like this. Okay, so you have to follow to clear doubts from all the other jemaah. Please. Baru dia faham sikit. Begitu ya. Jadi kita begitu. Jadi apa? Itu kalau tutup aurat. Perempuan semua anggotanya kecuali muka dan dua tapak tangan. Dua tapak tangan dengan pergelangannya. Maka dalam pergelangan ini pun begini juga. Kalau ini tak cukup. Dia kena pakai yang boleh cerut atas di sini. Sebab kalau dia melorot, dia kena tutup sampai pergelangan ni sampai sini. Atas knuckle dia ni. Jadi kalau sampai bawah ni belum. Jadi tutup sini, jadi sempurna penutupannya. Senang cerita, tutup bawah dengan terkong sekali. Begitu ya. Boleh. Kemudian muka, termasuk bawah dagu ni aurat ya. Jadi kalau pakai terkong mesti ada yang ada lapik bawah. Ini kita cakap orang perempuan nampak tak muka kita? Demam saja. Kenapa kita tak pakai TV kan? Beli je. Biasanya ada. Biasa ada ya. Suruh tengok live. Tengok live saja. Begitu ya. Apa? Yang orang perempuan beli tepung yang tak ada lapik bawah, tak boleh. Kecuali Hanafi. Hanafi kau tolong senang ingat dia belakang dia punya rambut tercang nampak belakang. Dia boleh tau. Hanafi sebab kita pergi Mekah kan gitu kan. Ini aci-aci ni orang Pakistan sembahyang, senang ini dia rambut dia jambul apa semua, begini dia semua sembahyang. Itu Hanafi. Itu Hanafi ya. Itu Hanafi ya. Jadi yang orang kita kat sana dah ikut. Tak boleh. Tak boleh. Tepung mesti ada lapis sini. Tepung mahal. Apa? Tepung Siti Marfu'ah. Tepung Siti Marfu'ah. Tapi ke Siti Marfu'ah ke Siti Painem ke, kau mesti kena yang tutup bawah punya. Tutup bawah punya ni. Tutup naikkan sikit. Naikkan sikit. Begitu ya. Tutup aurat. Tutup aurat semua begitu ya. Dan tutup aurat ini ialah tutup daripada pandangan mata manusia. Bukan hanya tutup daripada, bukan setakat tutup sebagai, dia tutupnya bukan hanya cover, tetapi dia punya tutup ialah shield. Faham ya? Tutup cover lain. Tutup cover, ni cover, tetapi dia menutup daripada, kita nampak tak? Nampak? Tak sah. Jadi bendanya kena benda yang tutup tu solid. Benda cecair dia tak boleh. Jadi kita bilang kita nak tutup aurat, kita kena tawan orang masuk dalam apa, di tanggalnya pakaian kita, dicampakkan di dalam stok. Dia suruh semayang, kita ada. Jadi ada nasib bahaya ada. Plastik alas meja. Plastik alas meja, bulung-bulung ada. Terpakai pun macam kan dekat lah. Nampak semua. Ini kita dah tutup ni, kau tengok.
Antara pusat dengan lutut. Boleh buat telkom lagi umpamanya. Boleh buat syal lagi. Banyak kain plastik ni Kan memang boleh nampak segala-galanya tu. Tak, itu kita bilang dia punya tutup bukan hanya cover. Dia punya tutup ialah not only cover but cover from eyesight. Jadi benda tu tak boleh transparent. Tak boleh transparent Mesti tutup yang tak boleh nampak pada warna kulit. Bini pula pakai plastik alas meja. Tak boleh. Kawan bilang apa lah kau pakai plastik alas meja, kan nampak warna kulit kau semua tu. Tak boleh. Aku tak pakai plastik alas meja, tapi aku pakai tengok tak nampak warna kulit aku. Kau pakai cat. Dia cat. Daripada atas pusat dia cat sampai bawah. Ada lurik-lurik lagi macam kaplikat kita nampak. Kau tengok kan tak nampak warna kulit. Tak boleh, sebab itu benda bukan tak ada berjirim. Itu setakat cat saja. Kira tak menutup itu. Tak kena itu hanya mewarnakan kulit kau. Tak boleh Kau tengok. Jadi yang satu kau tengok tapi transparent. Tak tutup aurat. Yang satu tak nampak warna kulit, tapi kulitnya masih nampak. Kulitnya berwarna. Tak tutup kulit tapi mewarnakan kulit. Tak sah. Jadi kau nak bikin apa? Kau cat itu plastik alas meja. Baru boleh. Begitu Baik. Termasuklah yang kita bilang kalau yang tak boleh, tak ada apa sangat tu, lumpur boleh. Lumpur sebab dia ada jirim. Dia taruh tipik. Lumpur boleh. Termasuklah itu juga sembahyang dalam parit yang airnya keruh. Ini dia ni swimming pool, tak boleh orang boleh nampak. Boleh nampak. Jadi sembahyang kalau buka begitu, sembahyang pakailah masuk dalam parit yang airnya keruh. Sembahyang dalam rukuk dan sujud. Kalau kau boleh tahan nafas, rukuk sujud dalam air, tak mati, sekejap aja kan. Tak ada subhanallah. Tapi kalau kau takut tak boleh tahan ke apa, semput ke apa, rukuk dan sujud ni atas, telanjang. Sah sembahyang tak kena qada. Sah sembahyang tak kena qada. Sah sembahyang tak kena qada. Dan ni tadi yang tentang berhadas itu kita tengok, yang ada kena qada, yang ada tak kena qada. Kita dah bincang dalam bab tayammum semua tu tentang aurat. Kalau tak ada penutup tapi najis, nak sembahyang dengan kain najis ke nak sembahyang telanjang? Sembahyang telanjang. Tak ada kain baru kau sembahyang telanjang. Dengan ada kain, aku nak cuba sembahyang telanjang lah, aku dah belajar. Tak boleh, tak sah. Tak sah. Jadi kalau boleh, kalau tak ada sangat, sembahyang telanjang. Daripada sembahyang dengan benda najis, sembahyang telanjang. Boleh berjemaah dengan syarat imamnya tidak tampil ke depan. Imamnya hanya satu tapak dia ke depan. Dan semua sembahyang duduk. Dan semua tutup mata. Tidak semua yang buka, semua dia tengok dia tak boleh. Semua sembahyang duduk. Kena uzur, maka semua sembahyang duduk dan semua tutup mata. Dan kalau ada lampu, matikan lampu, jadikan gelap suasana. Begitu sembahyang telanjang. Dimaafkan. Selain daripada itu, kita bilang tutup aurat. Jadi kalau ada carik pun nampak peha kita, tak boleh. Dan kalau ini kain penutup aurat kita tengah sembahyang, gugur, terselak, terkibar angin, dapat kita tutup dengan segera, selamat. Tak dapat tutup dengan segera maknanya then and then ketika itu juga, sehingga berlalu masa tak dapat nak tutup, tak sembahyang kita. Tengah sembahyang angin berkibar, naik semua, kita tak pakai seluar panjang kat dalam. Tengah sembahyang koyak kan, nampak semua tu tak nak. Segera kau dapat bikin coverkan, selamat. Tak dapat, tak boleh. Baik. Itu tutup aurat tutup aurat. Kita katakan tadi lagi, iaitu kalau dengan orang perempuan, hati-hati. Laki-laki pun hati-hati. Jangan pakai kain yang jarang-jarang termasuk dalam bab ini. Kadang kainnya translucent, khususnya kain putih yang tipis, kemudian berpeluk, basah, nampak warna kulit kaki dia. Tak boleh. Macam apa tahu? Khususnya macam kain ihram, sama lah hukumnya dengan ihram. Kain ihram beli pada made in China. Beli yang elok sikit, okey. Beli yang murah punya. Dia jarang tahu. Kain tu dia punya tenun dia jarang. Kalau tengah lagi kalau basah, kita basah, dia berat, dia lendut. Kau boleh tengok tau, boleh nampak dia punya lubang-lubang tu, dia punya pores dia tu. Boleh nampak warna kulit. Tak boleh tu. Itu dah macam pakai kain, macam kain net kita bilang, macam pakai kain lace tu. Tak boleh.
Kaum ibu mau hati-hati bilik tepung, jangan ada yang ada sulam kerawang. Sulam biasa saja boleh, sulam kerawang tak boleh. Sulam kerawang lah yang ada lubang-lubang tu. Kerawang. Orang nak pergi haji tempah telpon daripada Palembang. Oi, dulu telpon dari Dimek tak banyak tau. Telpon dari Dimek kau pergi pasar-pasar tak banyak jual. Sebab orang semua buat sendiri semua. Baju-baju kurung dari Dimek lagi tak ada dulu. Semua tak ada baju-baju dari Dimek semua tak ada. Jarang semua, jarang. Telpon dari Dimek pun jarang. Tapi kalau nak pergi haji tempah atau ada orang lain je belikan telpon sulam dari Palembang punya cantik. Kerawang semua. Khususnya kalau kerawang dia daripada yang atas kepala sampai sini semua tu. Ini kan tengkuk. Nampak warna kulit. Dah kain dia bagus. Dia sulam, dia kerawang pula. Kerawang ni gini lah kerawang ni. Kalau pada ukir dengan tembus-tembus. Jadi itu namanya kerawang. Kerawang nampak embroidery. Sulam embroidery. Kerawang nampak warna kulit. Tak boleh. Ya. Laki-laki pun pakai kain. Sunnah. Atas paras betis, betul. Bawah seluar panjang itu. Pakai atas betis, paras betis. Kemudian kau tak pakai seluar panjang lagi dalam. Ketika kau jalan tersilap, kau tersilap, batal sembahyang. Tapi kalau kita pakai kain paras betis, dalam tak pakai seluar panjang, ketika kita sujud, orang akan nampak bahagian paha kita, pangkal paha kita atas lutut kita dari bawah, kan nampak? Itu dimaafkan. Dan ini tutup aurat ialah daripada mana? Atas dan tepi. Tak masuk bawah. Atas dalam arti kata kita cerut. Kita pakaikan, kita cerut atas kan, kita dah lipat, kita cerut atas kan. Dan tepi. Tepi ada belah belahnya. Yang dekat tepi ada button. Yang skirt perempuan. Kalau sampai boleh selak tu, tak boleh. Tak boleh ya. Tepi pun boleh, tapi lapik dia kena banyak. Jadi supaya dia tak terselak. Lapik dia kena banyak. Macam orang pakai kain batik lepas, orang Jawa dia pakai seluar panjang. Kadang orang Arab pakai kain izar, orang-orang Shimal pakai kain izar tu kena pakai seluar panjang. Sebab kalau tersilap ada seluar panjang di dalamnya, itu selamat ya. Itu selamat. Kalau dia pakai sarung singkat, ketika dia sujud orang boleh nampak bahagian lutut dia tu. Kan lutut dia kena dah atas kan. Dan pangkal paha dia tu, ujung paha dia tu dari bawah boleh nampak, itu dimaafkan. Di sini diketahui kalau tak cerut atas tak boleh. Tak cerut atas tak boleh. Cuma yang tak cerut atas, orang ni sembahyang tak ada benda lah nak tutup. Ada kotak. Ada kotak fat. Ada kotak apa pun tu. Dia pun pakai kotak, dia pakai tali. Dari sana orang nampak tak aurat dia? Tak nampak. Tapi kalau orang tunjuk dari atas nampak tak? Nampak. Jadi sembahyang pakai kotak macam clown gitulah. Tak boleh. Pasal apa? Tak cerut atas. Tak cerut atas. Satu lagi, orang sembahyang pakai gamis. Dia orang Jawa. Ada kawan orang Sudan. Orang Sudan ni gamis dia besar-besar, leher dia pun besar-besar. Orang Sudan pakai gamis. Tak tahulah macam mana dia style dia tu. Depan belakang sama. Dia tak ada depan gini, masuk aja gitu. Leher dia besar, sarung saja gitu. Baju Melayu kita ni pun dia tak ada collar, macam baju Johor. Dia tak ada collar, tapi dia tak ada baju kita pun ada depannya kan. Dia bulat aja gitu. Jadi main masuk aja. Depan belakang sama. Depan ada kucing, belakang ada kucing. Jadi sini ada kucing, belakang ada kucing. Jadi kalau dia pakai terbalik pun boleh. Oh gitu gaya baju dia. Jadi dia pun dia tak ada. Jadi sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah belakang dia ada. Dua depan ada kucing, belakang dia. Apa ada ni baju belakang ada kucing? Jadi kita punya baju nak sarung depan boleh, sarung belakang pun boleh. Oh itu macam ya. Itu orang baju Sudan. Dia orang Jawa beli baju Sudan. Dalam dia tak pakai apa-apa. Ketika dia rukuk, ini baju terlondik ke bawah, nampak dari atas. Batal sembahyang. Dalam arti kata kita bilang, dia kena dari atas tidak dari bawah, artinya bawah tak payah cerut. Bawah tak payah cerut dan tak wajib pakai seluar panjang. Jadi kalau kita sembahyang atas pelantar, kita sembahyang atas platform, kaca transparent, pakai kain aja gitu, tak pakai apa-apa bawah, sah. Habis orang dongak nampak, yang dongak berdosa. Yang dongak berdosa, tapi dia punya sembahyang tak berdosa. Begitu ya. Dari atas dan dari bawah, dari atas dan dari tepi. Dari bawah tidak ditutup. Berarti kita bilang
Kalau dia sujud, jadi kan dia pakai kain setingkat kan boleh nampak, kain ni tertarik sikit kan boleh nampak. Kainnya tetap bawah lutut, tetapi dari hala bawah kan boleh nampak. Itu dimaafkan. Dia itu dimaafkan. Jadi dalam bab tutup aurat, ya. Baik. Itu dalam bab tutup aurat, ya. Jadi kita dah belajar tentang tutup aurat dia, wajib tutup. Kain transparan tak boleh, kain jarang tak boleh, berlubang-lubang tak boleh, berkerawang tak boleh. Itu semua betul kita bilang. Dan batas-batasnya kita sudah sebut tadi. Pusat dan lutut tak termasuk aurat, tapi wajib menutup keduanya, kerana tanpa menutup keduanya tak sempurna penutupan antara keduanya. Baik. Kemudian menghadap kiblat kecuali yang uzur dan tidak terdaya, dan sembahyang tambah lagi sikit, sembahyang sunat bagi yang sembahyang sunat atas kenderaan. So kita insya-Allah yang 4 dan 5, yang 4 tu panjang sikit penjelasannya, akan kita baca pada teman akan datang. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kalau bulan puasa kita tak baca, ya. Bulan puasa saya kuliah apa ni semua tak ada, kita bulan puasa kita ngantuk. Pagi ni kita tidur. Pagi ni kita tidur, dan yang bawa kita pun siang ngantuk. Bulan puasa kita tak baca panjang umur. Lupa ada pasal raya bulan Syaban depan ada. Bulan depan insya-Allah mesti ada. Tapi kita minta ada ekstra sesi, kita nak khatamkan bab puasa. Boleh, ya. Jadi kita punya lapang-lapang tuan datanglah ke bab puasa. Begitu. Wallahualam. Dan jangan lupa kita bilang, beli batu raya. Kalau nak dengar lagu raya dari sekarang. Untuk apa? Untuk belinangkan air matamu. Ketika beraya kau bayangkan suasana, isteri kita, anak kita tengah nangis. Awak bapak tak ada rupanya tahun ini, ibu. Allah, rupanya tahun lepas dah pengambilan orang tengok gambar kita rahsia raya. Bapak tak ada. Patutlah dia dah kelang kabut dengan lagu raya. Allah, itu dia mereka nangis. Kitanya raya, berapa teman malaikat tak apa. Kalau di bedang malaikat, Allah tenang selalu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah ampun segala dosa kita, dapat kalimat kita, mudahkan rezeki kita, berikan kita dapat takwaan kepadanya, dapat jadi hamba yang patuh padanya, taat padanya dunia akhirat, diridainya. Assalamualaikum. Jadi kita punya tutup aurat ni berbeza dengan pakai khuf. Pakai khuf ialah tutup cover. Walaupun pakai khuf sepatu boots, walaupun pakai khufnya tu daripada transparan, plastik transparan sekalipun boleh. Nampak warna kulit boleh, sebab dia cover. Tetapi kalau tutup aurat, dia maksudnya bukan tutup cover, tetapi tutup daripada pandangan mata. Ya, dua penutupan yang berbeza. Allah a'lam. Assalamualaikum.